Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, yang dikasihi anak isteri, ahli keluarga saya, yang dikasihi ibunda, adik-beradik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, khususnya saudara-saudari muslim-muslimat yang sudi mendengar tazkir ataupun mau'izah yang cuba saya hendak sampaikan dengan sekadar ilmu yang ada pada saya. Mudah-mudahan ianya menjadi pengajaran kepada diri saya dan pada diri kita sekalian, insya-Allah. Pada pagi ini izinkanlah saya untuk bercakap mengenai perkara yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan keikhlasan, berkaitan dengan perkara yang penting bagi kita dalam kehidupan, iaitu kerjaan yang kita lakukan mestilah kita buat dengan hati yang ikhlas, kerana keikhlasan itu merupakan punca amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim muslimat yang dikasihi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerhati kepada dua perkara. Qulubikum, hati kamu, dan amal kamu. Hadis tadi berbunyi, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu dan juga kepada harta benda kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah memandang kepada hati kamu, wa a'malikum, dan juga amal kamu. Maknanya Allah memperhatikan kepada hati dan amal kita. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim, hadis sahih. Oleh kerana hati maudhi'un nazar, tempat yang dipandang oleh Allah ni. Oleh kerana hati merupakan tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan yang diterima oleh Allah, baik atau tidaknya, daripada dua perkara itu hati dan amal, maka para ulama telah menggariskan dua perkara ini sebab kubulnya amal, sebab terimanya amal. Hati dan juga amal kita kena jaga. Syarat kubul amal, diterima amal, pertama ikhlas. Hati kita perlu ikhlas. Apabila kita membuat satu perkara, mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu terletak dalam hati. Ikhlas itu apabila kita buat semata-mata kerana Allah Ta'ala.
Itu ikhlas. Atau kita diri kita sendiri yang nilailah keikhlasan itu. Kita nak pandang keikhlasan orang, kita tak boleh. Hati orang kita tidak tahu. Tapi diri kita jaga diri, masing-masing jaga diri. Adakah kita buat satu perkara itu ikhlas supaya amalan kita diterima? Amat rugi jika segala amalan kita lakukan tidak diterima kerana tidak ada ikhlas. Itu diri kita sendiri yang nilai. Kita muhasabah diri kita. Karena kita lah timbanglah diri kita sendiri sebelum kita ditimbang di hadapan Allah. Bukan orang nak timbang, kita yang ditimbang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita, hitunglah diri kita sebelum ia dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbang amalan kita sebelum ia timbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang menilai. Yang kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa yang Nabi ajak. Apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ajak, ikut. Itu syarat untuk nak diterima qabul amal. Nak diterima amal kita. Pertama ikhlas, kedua mutaba'atun Nabi. Ikut apa yang Nabi suruh, Nabi ajak. Buat contoh sembahyang, kita buat contoh sembahyang. Sembahyang kita buat sebagai contoh begini. Kita mesti ikut apa yang Nabi buat. Itu kata ikut Nabi itu. Ikut Nabi buat sama ada dari segi rakaatnya, Nabi buat berapa rakaat. Subuh 2 rakaat kan. Sekarang sebentar lagi subuh akan masuk. Nah, sekarang ni lebih kurang pukul 5 lebih sikit. Dekat pukul 6 lagi subuh akan masuk. 2 rakaat. Ikut yang Nabi ajak 2 rakaat. Tak boleh kita kata aku nak buat 3 rakaat. Tidak betul. Tidak diterima amalan itu kalau tidak mengikut apa yang Nabi ajak. Kita mesti ikut contoh apa yang Nabi ajak. Sama ada dari segi rakaat dan sebagainya. Itu dalam masalah sembahyang contoh. Begitu juga Maghrib dan Aisyah, rakaat yang ada rakaat dia. Ikut yang Nabi ajak. Kalau 4. Jangan kita tambah jadi 5. Atau kita perkurangkan. Tak boleh juga. Maghrib 3, kita kurangkan jadi 3. Kita kurangkan jadi 2. Maghrib 3 rakaat, kita buat 2. Tak boleh. Subuh 2, kita tambah, kita jadikan 1. Tak boleh. Cukup rakaat, cukup rukun. Tetapi wal'iyazbillah, tidak ikhlas. Tak boleh juga. Kita buat cukup. Subuh 2, Maghrib 3, Isyak 4. Tapi ikhlas pula tak ada. Tak diterima oleh Allah SWT juga. Kerana keikhlasan itu penting. Hati itu kita kena jaga betul-betul. Ini kita nilai diri kita, bukan kita nilai diri orang. Jangan kita nilai diri orang, kita nilai diri kita. Begitu juga ikhlas tetapi tidak mendapati seperti Nabi ajak. Tak boleh juga. Kita ikhlas semua tapi tak mendapati seperti ajak Nabi ajak. Tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sebut Allah hendak melihat kepada hati dan amal kita. Karena itu Nabi beritahu, Allah hendak lihat qulubikum wa a'malikum. Itulah 2 tempat pandangan, sudut pandangan yang Allah nilai. Kita kena jaga tu. Amalan hati kita. Amalan dan juga hati kita. Ketiga, hati tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Syarat nak terima amal itu. Syarat qabul amal. Hati tempat tilik Allah. Allah menilik hati. Dia tak tilik, Allah tak tilik rupa kita. Allah tak tilik badan kita
kuat ke, badan kita gemuk ke, badan kita kurus ke, Allah tak tilik. Kita cantik ke, kita rupawan cantik, sehingga Allah tak pandang itu. Sebab dia yang menjadikan. Rupa ni Allah menjadikan. Bangsa juga Allah jadikan. Bahasa Allah jadikan. Allah tak pandang itu semua sebab dia menjadikan itu semua. Tapi Allah nak tilik hati itu. Yang tu yang Allah fokus. Keempat, kita kena jaga hati kerana salahul jawarih bisalahil qalb. Baik anggota tubuh kita semua ni, anggota ni, dengan baiknya hati. Baiknya segala anggota tubuh kita, tangan, mata, semua anggota tubuh kita ada. Kan banyak, mata, telinga, apa lagi, kaki, tangan, semua tu anggota, jawarih. Baik itu semua itu, jika baiknya bisalahil qalb, satu ya. Baik segala anggota tangan, tubuh, mata, semua baik tu, sebab jika baiknya hati. Maka jika baik hati, hak lain pun akan ikut baik. Anggota-anggota lain pun akan ikut baik. Hati ni raja. Hak lain-lain ni semua rakyat. Kaki semua tu rakyat. Dia akan ikut kehendak raja. Anggota kita pun akan jadi baik jika kita baik. Raja, bila raja baik, rakyat pun akan ikut jadi baik. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Bagaimana nak tahu hati manusia itu baik itu tidak? Bagaimana kita nak tahu? Cara kasarnya lah. Macam mana kita nak tahu sepintas lalu hati manusia itu baik itu tidak? Seperti kita tegur, contohnya kita tegur dia, kenapa kamu tidak sembahyang? Contoh. Kita tegur seseorang itu, kawan kita ke, atau siapa-siapa yang kita kenal. Kenapa kamu tak tutup aurat? Kemudian, apa jawapannya? Kadang keluar dari mulutnya, walaupun dia tidak tutup aurat, hati dia baik, dia kata. Walaupun aku mendedahkan aurat, tapi hatiku baik. Dia jawab. Walaupun aku pakai begini mendedahkan aurat, menampakkan tubuh badan, sebahagian tubuh badan, tapi hatiku baik. Dia jawab. Adakah boleh kita kata jawapannya yang begitu, kita mengatakan bahawa hati dia baik? Adakah kerana dia baik, tapi dengan segi akhlak, perangai, pakaian yang melanggari syariat Allah, kita boleh kata dia seorang yang baik? Adakah kita dapat terima hujah seperti ini? Islam kata la, tidak. Allah tidak terima. Islam tidak terima kata-kata yang seperti ini. Karena pernah disabdakan hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat kulluh. Ala huwal qalb. Sesungguhnya dalam jasad tubuh badan anak Adam ini ada sekeping hati, seketul hati. Jika baik, ada seketul sesungguhnya dalam jasad tubuh badan manusia ini ada seketul daging. Jika baik, baiklah seluruh jasad itu. Jika rosak, maka seluruh anggota tubuh badan itu rosak. Ala wahyal qalb. Dan daging itu adalah, anggota itu adalah hati. Kalau hati dah rosak, tubuh badan dia, segala anggota zahir dia akan menampakkan kerosakan itu.
segi pakaiannya, segi cakapnya. Kita boleh nampaklah di situ. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua puncanya datang daripada hati. Para jemaah sekalian, para muslimin sekalian, hati ini dikira, kalau bahasa sekarang mudah disebut, kalau kita itu bahasa kampung kita ni, kita kata mudah sebut, yang menghidupkan karan di rumah adalah generator. Sebagai contoh, yang menghidupkan karan di rumah, kalau dulu-dulu ni lah, sekarang pun sama, lampu di rumah kita, yang menghidupkannya generator. Bila generator itu hidup, lampu rumah kita semua tu hidup. Kalau generator itu kuat, karan pun kuat. Kalau generator kuat, lampu pun cerah elok. Boleh pakai banyak lampu, boleh pakai segala alat-alat yang kita gunakan karan lah. Sebab generator kuat. Artinya kalau iman itu kuat dalam hati, maka anggota lain juga akan ikut sama. Jadi kuat. Kalau hati kita baik, generator kita baik, hati ini ibarat generator, maka hak lain pun akan ikut jadi baik. Kerana itu terdapat banyak hadis-hadis yang mengaitkan iman dengan perbuatan yang baik dikaitkan. Iman itu dikaitkan dengan hati. Kalau hati baik, maka imannya juga akan jadi baik dan perbuatannya akan ikut jadi baik. Dia mengait, saling kait mengait. Antara disebut oleh Nabi Muhammad SAW, antaranya ialah la yazni zani wa huwa mu'min. Antara hadis itu panjang, tapi saya ambil sebagai peningkatan kita, bagi kita faham. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang itu jika ia beriman. Jika ia beriman kepada Allah, bila beriman ni hatinya baik ada. Bila hatinya baik, dia beriman, dia tak akan berzina. Orang beriman dia tak akan berzina. Begitu juga disambung di hadis itu lagi, dia tidak minum arak seseorang itu ketika mana ia ada iman, dia beriman, dan tidak mencuri seseorang itu ketika mana dia ada iman. Maknanya iman ni menjadi benteng yang kuat. Hatilah. Semua terletak pada hati. Maknanya punca kerosakan kita bermula daripada hati. Hati rosak, hak lain pun ikut rosak. Anggota kita jawarih, anggota kita semua, rakyat ni, mata, telinga semua akan ikut rosak. Jagalah hati kita. Karena itu dalam masyarakat, kadang di kalangan adik-beradik contohnya, pada hari raya contoh, sebagai cakap umum lah, bukan dituju bila siapa, kita kumpul ramai-ramai. Kadang dalam kumpul ramai-ramai adik-beradik ni, di raya kita berkumpul setahun sekali kan. Kita masuk raya haji 2 kali lah, tapi selalunya kita kumpul ramai-ramai ni hari raya Aidilfitri. Kadang ada yang tak bertegur siapa antara adik-beradik, walaupun duduk sekali. Masam muka. Kadang dari kerana ada satu kerana ada satu sebab yang dalam hati yang tak kena. Sebab dalam hati tu ada yang tak kena adik-beradik, walaupun berkumpul pada raya. Muka masam. Muka tak nak cernih. Bercakap pun cakap dengan cara tak, kita kata tak ceria lah. Puncanya mungkin, sebahagiannya mungkin betapa bahagian harta pusaka yang tak puas hati ke,
Mungkin ada perkara yang tak baik yang berlaku sebelum ni kah? Jadi dia terpendamlah hati tu. Jadi bila terpendamlah hati, akan dizahirkan oleh anggota jawarih tadi. Tak apa nak seronok, muka pun tak apa nak ceria, cakap pun tak apa nak laju, seronok elok. Sebab bila ada hati, kita ada perasaan yang tak baik atau tak puas hati pada satu perkara, akhirnya menampakkan pada tubuh badan tadi nampak pada anggota tubuh badan tadi perkara yang kita nampak macam tak apa nak elok lah. Sebab punca daripada hati. Jika kita lihat dalam Al-Quran, awal surah adalah surah Al-Baqarah. Awal di dalam Al-Quran, surah yang pertama selepas Fatihah, surah yang pertama adalah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ada Allah sebut, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Allah sebut hati juga. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu orang-orang yang tak percaya kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, ada penyakit. Orang tak beriman kepada Allah, Allah kata marada, ada penyakit dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi penyakit dalam hati mereka. Dalam mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit itu. Walahum azabun alim. Wal'ayazubillah. Dan bagi mereka azab yang pedih di hari akhirat. Sebab punca dari hati yang tak baik. Jika kita nak perbaiki semua ini, jika kita nak perbaiki segala perkara yang tak baik oleh anggota luaran ini, kita perbaiki hati dulu. Islahul qulub. Perbaiki hati dulu. InsyaAllah hati kita akan menjadi baik. Maka yang lain pun akan menjadi baik. Hari ini kita sukar. Kita hendak mengawal hati kita. Sukar. Termasuk diri saya. Saya bercakap di bukan mana saya orang yang baik. Tidak. Saya pun manusia biasa. Saya cuba nak menjadi baik. Pujuk hati nak menjadi baik. Masuk ahli keluarga. Kita ada dosa semua semacam kita ini. Cuba kita menegur. Ambil nasihat. Kita ambil kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tegur menegurlah antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kita, bantu kita untuk ke arah takwa. Suka di hari ini kita hendak mengawal hati kita. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia menyatakan, punca kerosakan hati kita ini datangnya daripada anggota kita yang zahir. Hati ini dia rosak. Dia jadi masalah sebab datang dia, virus dia itu mai daripada anggota yang zahir. Bila anggota yang zahir, punca dia daripada anggota yang zahir, kuman dia tu, lalu masuklah hati. Karena di awal kitab itu, di awal kitab Penawar Bagi Hati tadi, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebut, disebut 7 anggota. 7 anggota yang ada pada tubuh badan kita yang penting, iaitu tangan, kaki, mata, telinga, mulut, kemaluan, perut. Kena jaga. Itu anggota tu. Kerosakan itu datang dari berbagai arah. 7 anggota ini, antara 7 anggota inilah yang membawa pada kerosakan hati. Kadang dia main ke arah mata, dia main daripada arah kaki, daripada mata,
pada telinga, pada mulut, pada kemaluan, pada perut. Kadang mata, kadang telinga. Dia masuk kot tu. Dia pergi ke hati. Di antara mata dan telinga, mana yang lebih bahaya? Antara mata dan telinga, itu anggota jawarih kan, anggota zahir kita. Antara mata dan telinga mana lebih bahaya? Dua-dua penting, tapi mana yang lebih bahaya yang nak bawa pada punca kerosakan hati kita? Ini telah diperbahaskan oleh para ulama. Kitab itu menyatakan bahawa bahaya keracunan pendengaran. Syekh Abdul Qadir mengatakan bahawa bahaya keracunan pendengaran lebih bahaya daripada keracunan makanan. Pendengaran itu lebih penting. Pendengaran itu kita kena jaga betul-betul. Karena dia lebih bahaya daripada keracunan makanan. Orang yang keracunan makanan, kalau pergi hospital, doktor buhayak apa ubat lah. Ubat dia pergi tandas 10 kali, urut. Hilang jangkit. Pergi tandas. Buang keracunan tu 10 kali pergi lega. Itu kalau keracunan makanan. Tapi kalau keracunan pendengaran, kadang-kadang kata orang lebih 20 tahun boleh berlaku. 20 tahun lebih boleh berlaku. Kadang-kadang sampai mati. Dia ingat. Dari telinga dia tu masuklah hati. Tahun dah berlaku. Tapi dia dengar dari telinga tu masuklah hati, melekatlah hati. Dia ingat sampai berpuluh-puluh tahun. Dia terlekat dalam hati. Contoh dia kata, saya masih ingat lagi, dia kata. Satu masa dulu, saya masih ingat lagi. Contohlah, dia kata, satu masa dulu, hang kata kat aku, masa tu kita sama-sama muda, hang kata kat aku macam-macam, dan tak patut. Dia duk ungkit. Sebab apa? Pendengaran dari telinga itu masuklah hati, melekat. 20 tahun dah, tak boleh buang lagi. Kalau keracunan makanan, pergi sari ya, otak berubat, biar habis ya. Buang keracunan tu. Tapi hati, dia melekat. Walaupun 20 tahun dah benda tu berlaku, dia tak ada lah hati dia. Dia ingat. Itulah dikatakan bahaya telinga. Kita jaga telinga kita. Karena daripada telinga ini, dia masuk terus melekat dalam hati. Mata pun bahaya. Telinga pun bahaya. Karena itu jika kita mendengar perkara yang tidak baik, jangan dibenarkan ia memasuki dalam telinga. Kita dengar perkara yang tak baik, jangan telinga kita itu buang cepat-cepat. Jangan supaya telinga kita itu tepis cepat-cepat. Supaya dia jangan masuk melekat dalam hati. Jika itu sukar mengeluarkan, apabila dia masuk dalam hati, dia payah nak keluar. Kadang ada orang kata, segala apa yang kamu kata, saya ingat sampai mati. Ada orang kata gitu. Hang kata kat aku ni, hang kata kat keluarga aku ni, macam-macam, ya tak patut. Aku ingat sampai mati tau. Dia kata. Punca apa? Dia dengar dari telinga dia. Dari mulut percakapan tu, masuklah hati, dia ingat sampai mati. Ini kata-kata yang kita agak tak baiklah. Karena Nabi mengajar kita, falyafu wal yasfah. Nabi ajak kita, falyafu wal yasfah. Hapuskanlah ingatan kita yang tak baik tu. Benda yang tak baik masa-masa muda atau percakapan yang kita kata
kita tak seronok dengar lah kan. Nabi kata falyafu, maafkanlah. Buanglah dalam hati kita yang tak baik itu. Hapuskanlah, maafkanlah. Jika ada orang buat salah dengan kita, maafkanlah. Janganlah kita ingat dalam hati sampai peringkat sampai berpuluh tahun. Bahkan sampai bawa kepada mati, janganlah. Ini untuk kebaikan diri kita dan juga diri dia. Janganlah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah cerita tentang kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ujian yang diterima kepada Nabi Yusuf ni kita pun tahu. Adik-beradik tak suka kepada dia sebab dia dikasihi oleh ayah dia lebih daripada adik-beradik yang lain. Maka mereka mencampakkannya ke dalam perigi. Adik-beradik tadi mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Akhir sekali dengan takdir Allah, akhirlah diringkaskan cerita, Nabi Yusuf alaihissalam diambil oleh pedagang yang lalu kok pergi itu. Akhirnya dia menjadi pembesar di Mesir. Menjadi pembesar. Jadi, antaranya dia pernah menjadi Menteri Kewangan. Kita kata sekarang ni Menteri Kewangan di Mesir. Lalu ringkas cerita, Nabi Yusuf alaihissalam ni dia teringat dekat abang-abang dia. Dia teringat kat abang-abang dia. Lalu abang-abang dia tahu tak tahu. Kata dia ni dah menjadi pembesar di Mesir. Akhirnya dijemput raja pembesar. Bila jemput rakyat dia jumpa, memanglah kita akan pergi, semua orang akan pergi. Kalau orang tak sorat kan, pembesar tak sorat kat kita, suruh pergi menghadap, suruh pergi jumpa, kita pergi. Sebab kita ikut perintah dan mungkin ada satu perkara yang mereka nak bagi tahu dah kita. Maka adik-beradik dia tadi pergilah. Apabila berjumpa, tengok adab yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan bahawa alhamdulillahillazi akhrajani minas sijn. Segala puji bagi Allah yang mengeluarkan aku daripada penjara. Segala puji bagi Allah, Nabi Yusuf kata kepada adik-beradik dia, yang telah mengeluarkan aku daripada penjara. Karena Nabi Yusuf alaihissalam pernah diuji oleh isteri pembesar tadi, itu Zulaikha, nak mengajak melakukan sesuatu yang tak baik. Kita kata ajak zina. Tapi Nabi Yusuf keluar mulut kataan dia, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Walaupun bilik itu dah dikunci, Zulaikha pun segak. Kerana kecantikan Nabi Yusuf, isteri pembesar tadi berkenan dekat Nabi Yusuf, nak mengajaknya untuk melakukan zina. Tapi Nabi Yusuf tetap mengatakan, ini akhafullah. Walaupun pada masa itu tidak ada siapa yang melihat kecuali Allah. Iman Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam pernah menyatakan bahawa penjara itu lebih baik. Biarlah aku di penjara. Qala rabbi sijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaik. Sesungguhnya qala rabbi sijni, sesungguhnya kata Nabi Yusuf, penjara itu lebih baik daripada apa yang mereka nak ajak aku buat jahat tu. Biar aku dalam penjara pun tak apa. Sampai begitu sekali kata-kata Nabi Yusuf. Tapi bila dia jumpa dengan adik-beradik dia, dia kata, alhamdulillahillazi akhrajani minas sijni.
Maha suci Allah yang telah mengeluarkan aku daripada penjara. Jika Nabi Yusuf berkata segala puji bagi Allah, alhamdulillahillazi yang telah menyelamatkan aku daripada telaga, apa perasaan adik-adik dia? Apa perasaan abang-abang dia? Apa perasaan abang-abang dia jika Nabi Yusuf mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada telaga yang telah dicampakkan oleh abang-abang dia dulu. Maka abang dia yang mendengar tadi akan 10 orang abang dia tu, adik-beradik dia tu, akan terasa lah. Mereka mereka berkata, Nabi Yusuf ni masih lagi marah dekat kita ni. Kita campak dia 20 tahun dah. Duduk ingat lagi ni. Duduk sebut lagi. Pergi ni. Tak, Nabi Yusuf tak sebut pergi dah. Nabi Yusuf sebut penjara. Yang tak ada kaitan dengan adik-beradik dia. Apabila Yusuf kata, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan aku dari penjara, Yusuf telah menutup keaiban saudaranya. Tak timbullah rasa kecil hati dalam diri saudara mara dia. Itu baiknya Nabi Yusuf, percakapan akhlak Nabi Yusuf. Karena yang memenjarakan Nabi Yusuf adalah pembesar Mesir. Kalau dia sebut telaga, dia mengingatkan adik-beradik dia. Sebab itu Nabi Yusuf AS dia jaga akhlak, dia jaga hubungan. Yang ketiga, kenapa hati ini perlu dijaga? Hati ini al-qalb kathirut taqallub. Hati ini dia sentiasa berubah. Banyak kasirut taqallub ini dia banyak kali dia berubah. Berbolak-balik. Sekejap begini. Dia berubah. Sekejap nak buat yang ni. Berubah. Sebab itu taqallub ini, bahasa dia kadang-kadang kita disebut juga sebagai litaqallubihi. Segi bahasa dia disebut litaqallubihi, mana Nabi buat gambaran seperti air yang mendidih, yang menggelegak. Bila menggelegak ni kita tahulah dia naik atas bawah buih dia tu. Dia macam, hati pun macam tu, sentiasa berbolak-balik. Maka menjadi kewajipan kepada kita supaya tidak berbolak-balik hati kita. Kita berdoa kepada Allah SWT seperti yang kita selalu baca. Dalam rakaat semayang tu disunatkan kita baca. Antaranya ialah, Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atika, dan ke atas ketaatan padamu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini terdiri pada orang yang melakukan zalim. Maka jangan engkau bolak-balikkan hatiku, ya Allah. Sabit qalbi, tetapkanlah hatiku dalam satu perkara yang baik itu. Jangan tak bolak-balik. Sesungguhnya aku ini terdiri daripada orang yang melakukan kezaliman. Waktu kita baca itu, kita kena niat berdoa. Kita kena doa. Bukan sekadar nak menghabiskan bacaan dalam tahiyat saja. Kerana Nabi sebut dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak mustajabkan doa min qalbil lahin. Doa yang diminta daripada hati yang lara. Qalbil lahin. Hati yang lara, doa dari hati yang lara, bacaan dari hati yang lara, Allah tak terima. Kadang ada orang minta bagi tip lah.
Macam mana nak bagi doa kita mustajab? Di mana tempat yang mustajab nak doa? Tolong buat senarai tempat mustajab. Orang apa buat senarai kat dia? Di Mekah. Ada apa tempat di Mekah? Tempat mustajab. Di Haji Ismail. Di Raudah. Dan banyak tempat lagi lah. Kadang di waktu hujan yang lebat. Macam-macam. Banyak tempat. Banyak waktu doa ni mustajab ni. Dah hari Jumaat. Dan lain-lain lagi. Semua itu betul. Dan memang betul. Tempat mustajab doa. Tapi doa yang betul-betul kerana Allah. Jika kita doa betul-betul kerana Allah, Allah kabulkan. Kita pergi ke tempat yang tersebut, kita doa betul-betul kerana Allah. Jika kita pergi tempat yang mustajab doa itu pun, jika hati kita lara, maka tak akan jadi mustajab doa itu. Bahkan di mana-mana sahaja, doa yang kita doa kepada Allah, kita munajat kepada Allah, di mana-mana sahaja tempat, di masjid ke, di surau ke, di rumah kita ke, tak kira di mana, sebab semua ini bumi Allah. Walaupun dia bukan tempat yang di antara tempat mustajab, tapi kita berdoa, jika kita ikhlas, Allah terima doa kita. Sebab apa? Sebab hati kita yang ikhlas. Lepas sembahyang, kita doa betul-betul. Lepas sembahyang, jika kita nak berdoa, doa betul-betul. Walaupun kita tak faham apa yang Tok Imam doa tu, mungkin kita tak faham semua. Sebab dalam bahasa Arab, ada yang faham semua. Yang tak faham pun doa lah betul-betul. Amin betul-betul, dengar betul-betul bacaan itu. Ini kadang-kadang bila imam baca doa, kita makmum ni masa doa tu dia angkat tangan. Tapi dia tak betul-betul difokuskan kepada doa. Ikhlaskan munajat dia tu betul-betul dia berdoa. Tu imam saja dia berdoa. Dia kadang-kadang masa tu dia buka handphone. Tu imam dia doa, dia buka handphone lagi. Bahkan waktu khutbah masjid Jumaat pernah tengok. Khatib baca khutbah, dia boleh buka handphone baca lagi. Jadi macam mana doa kita nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana jika kita berhajat kepada Allah, kita buat betul-betul. Kerana yang nak doa itu, yang berhajat itu kita. Semua orang berhajat, masing-masing ada hajat. Semua orang ada hajat masing-masing. Hajat kita. Maka kita doa betul-betul. Walaupun untuk imam yang menjadi khalifah, yang tolong baca doa, yang bantu baca doa, kita aminkan. Kadang-kadang kita mengharap kepada orang, Datuk Imam baca doa, lepaslah aku. Itu tak betul. Kadang-kadang Datuk Imam tak ada, buat kenduri majlis, satu kenduri majlis, sebelah kambing dah apa semua. Panggil orang dah semua. 4-5 orang main rumah dia. Nak buat kenduri kesyukuran. Mungkin dia dapat apa nama anak kelahiran cahaya mata ataupun cucu ke. Ataupun kenduri kesyukuran kerana naik pangkat ke. Kenduri masak semua dah. Pergi rumah Tok Imam tak ada. Maka kenduri tadi dibatalkan. Kerana tak ada orang baca doa. Itu tidak betul. Kita yang berhajat. Yang berhajat itu kita, bukan Tok Imam yang berhajat. Jika Tok Imam tak ada, kita yang buat. Kita yang berdoa. Kita sendiri yang berdoa. Doalah. Walaupun sedikit pun. Doalah walaupun dalam bahasa apa pun. Asalkan ikhlas, Allah tahu semua. Jangan sampai kenduri tadi tak jadi sebab tu doa untuk imam tak ada. Ini pun satu perkara pun yang tak apa orang nak betul. Karena kalau orang itu betul-betul berhajat kepada Allah, maka dia minta, dia buat betul-betul, Allah akan mustajabkan doa.
Bahkan jika kita buat zalim pada orang kafir sendiri pun, orang kafir tadi berdoa kepada Allah, mustajab doa orang kafir tadi. Kerana Nabi pernah menyatakan, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada orang yang melakukan, takutlah kamu kepada orang yang kamu telah lakukan zalim. Takut. Kita takut berdoa orang yang kita lakukan zalim padanya. Walau kana minal kafirin. Walaupun dia itu terdiri daripada orang kafir. Jika dia berdoa, mustajab. Ini kata kesan doa tu. Orang kafir yang dizalimi, jika dia berdoa kepada Tuhan, doa kepada Allah, mustajab doa dia, kerana dia dizalimi. Apatah lagi doa orang yang muttaqin. Kita buat zalim pada orang yang bertakwa, lagilah mustajab doa orang tu. Di masa mana kita nak terima akibat doa tu? Ada masa Allah nak bagi. Tidak ada hijab. Doa orang yang kena zalim ni tidak ada hijab, tidak ada dinding. Allah tunai kes. Tapi masa nak kena tunai tu, masa Allah nak tunai tu, Allah. Masa mana Allah nak bagi? Cara mana Allah nak bagi kita tak tahu. Sebab tu jangan kita lakukan zalim. Kemudian kata ulama tasawuf, ma'buduk, apa yang benar-benar mendekatkan diri kita ialah apa yang terletak dalam hati kamu ketika terjadinya peristiwa yang besar. Apabila satu ujian berlaku, kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila terjadi satu perkara yang besar pada kita, mulut kita pertama sekali sebut Allahu Akbar. Hati kita terbit Allahu Akbar. Lalu terus kita berdoa kepada Allah. Jika satu musibah yang besar berlaku pada kita, yang tak besar pun samalah, yang ujian yang kecil, mulut kita akan kata Allahu Akbar. Kadang kita terlupa, apabila kita kena musibah, suatu perkara yang tak baik, penyakit ke, ataupun apa-apa perkara yang tak baik ke, Allahu Akbar itu kita jadikan nombor 2. Kita ikhtiar boleh dulu. Kita ikhtiar dengan makhluk dulu. Contoh, jika kita diuji oleh sakit, kita pergi cari Tok Bomo dulu untuk nak mengobati kita. Sepatutnya dia sendiri kena ikhtiar dulu dengan berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, sembahyang hajat kepada Allah, minta supaya dirinya diberi kesembuhan. Itu ikhtiar kita. Kemudian barulah yang keduanya pergi cari orang-orang yang dapat mengobati kita, yang sesuai dengan orang yang kita nak cari. Orang pun nak berubat kita, cari orang yang betul sesuai dengan kita lah, sesuai dengan syariat. Bukan semua yang boleh mengubat tu, yang boleh kita kata bomo tu semua sesuai dengan kita. Kita cari yang menepati kehendak Islam, baca doa yang ada kaitan dengan doa-doa yang warid daripada ayat-ayat Quran, daripada doa-doa para sahabat, doa-doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan duk jampi dia sebut benda-benda yang kadang-kadang macam-macam lah, duk menurun sana menurun sini. Kita boleh ikhtiar, tapi yang pertama sekali kita dengan Allah dulu. Kita ikhtiar dengan Allah dulu, sembahyang hajat dan sebagainya. Kemudian sampai itu kita ikhtiar dengan manusia. Ikhtiar, Allah suruh ikhtiar, tak salah. Pertama sekali ingatan kita harus, pertama sekali bila kita diuji, pertama sekali terus kita ingat terus kepada Allah. Kadang ada yang bertanya, ketika terjadi peristiwa serta musibah, boleh tak kita minta bantuan orang?
Jawabnya boleh. Jika terlaku musibah, setelah kita, pertama sekali saya sebut tadi, kita doa dulu kepada Allah, kita ikhtiar dulu kepada Allah, munajat kita dengan Allah, semaya hajat dan sebagainya. Kedua tadi, kita carilah orang yang mampu nak mengubati kita, yang sesuai dengan tak bertentangan dengan Islam. Perubatan yang tidak bertentangan dengan Islam, pergi carilah kawan-kawan kita atau di mana-mana sahaja. Itu dipanggil ikhtiar, tidak menjadi masalah. Bukan duduk rumah saja tak ikhtiar. Tak betul juga tu. Duduk di rumah ikhtiar, tak ikhtiar. Kita nasib nak jadi-jadi ya. Dia tak apa pun. Jika Allah nak takdirkan aku jadi macam mana pun jadilah. Itu tak betul. Sambil dia dah berdoa kepada Allah, dia carilah berubat ikhtiar. Jangan kita anggap minta seseorang bantu kita, mana kita seolahnya kita bergantung kepada manusia tu. Tak, bukan. Kita mengubati, orang mengubati kita bukan makna kita bergantung kepada dia. Dia pun tak kata dia boleh menyembuh penyakit kita. Dia cuma ikhtiar. Yang nak menyembuhnya Allah. Ini akidah yang perlu dijaga dalam diri umat Islam. Apabila sahabat datang kepada Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Nabi, wahai ya Rasulullah, bolehkah kita berubat? Apa Nabi jawab? Tadawaw. Pergilah berubat. Tadawaw, Nabi sebut. Pergilah berubat, wahai sahabatku. Karena itu dinamakan usaha atau ikhtiar. Yang menyembuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita ada ubat di rumah. Itu ikhtiar lah tu. Baik tok guru ke, baik ustaz ke. Minyak angin, minyak apa semua ada di rumah. Tu ikhtiar lah tu. Malam-malam kembung perut, buh minyak angin. Tu ikhtiar lah tu. Tok guru pun sama. Tok guru alim tengah mana pun ada ubat rumah dia. Minyak angin ke, minyak apa ke, sapu perut. Tu ikhtiar lah tu. Jadi Allah tak salah kita ikhtiar. Kemudian hati kita ini urdatul fitan. Urdatun lil fitan. Hati kita ni menjadi tempat penahan fitnah. Hati kita ni, dia jadi tempat penahan fitnah. Hati kita ni, kita duk kawal dia jadi macam keeper pula dah. Kalau penjaga gol ni kita kata keeper. Kalau kita main bola ni kita kata penjaga gol lah, keeper. Jadi penahan supaya bola tadi tak masuk dalam gol dia. Ibaratnya macam tu. Karena hati kita ni akan ada gangguan. Syaitan duk ganggu hati kita. Di sana juga ada malaikat yang duk pujuk hati kita. Dua makhluk Allah ini. Satu nak ganggu hati kita, nak supaya melakukan kejahatan. Di sana ada malaikat yang nak menjaga hati kita supaya jangan terpengaruh dengan segala benda yang tak baik. Malaikat jaga hati kita. Syaitan dengan tujuan dia nak ajak kita melakukan perkara yang tak baik. Itu tujuannya. Dipujuk hati kita. Malaikat pula, dia menasihati kita jangan lakukan perkara-perkara yang tak baik. Nabi pernah menyatakan bahawa, pernah bersabda, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir audan auda. Dibawa fitnah serta ujian dalam hati manusia itu seperti bilah-bilah tikar. Dalam hati kita itu fitnah masuk,
bisikan masuk, bisik-bisikan tak baik itu masuk. Seperti bilah-bilah tikar, seperti anyaman tikar. Kalau orang buat tikar tu, dia buat satu anyaman, satu anyaman, satu anyaman. Akhirnya anyaman-anyaman tadi, walaupun sikit-sikit dia anyam. Kalau daun tikar kan, daun anyam tikar. Sehari sikit je. Tapi akhirnya sebulan, 2 bulan jadi satu tikar yang besar. Boleh dihampar, boleh duduk 4-5 orang. Cantik pula tu. Begitulah fitnah. Bila dia masuk sikit dalam hati, akhirnya dia boleh menjadi besar. Ibarat saya sebut tadi, dia menjadi seperti tikar. Mana-mana hati yang menerima ujian fitnah, maka dia akan menjadi, kalau dia terima fitnah tadi, dia akan menjadi tumpukan hitam dalam hati dia. Hitam tadi akan banyak lah. Kalau kita kata kalau sikit-sikit macam anyaman tadi, dia macam tikar. Besar tikar tadi, masa besar, begitulah tumpukkan hati kita. Besar. Banyak. Hitam hati kita. Sehingga hati itu menjadi gelap. La ya'rifu ma'rufun wala yumkiru munkaran. Sehingga dia tak kenal mana satu yang baik dan tak kenal lagi mana satu yang buruk. Terdapat hati yang apabila datang perkara yang tak baik, dia dapat tepih. Itu Alhamdulillah. Perkara yang tak baik, hati dia cepat tepih. Bentuk fitnah ke apa-apa, dia cepat tepih. Itu baik, hati yang baik. Masya Allah. Dia tak memberi sebarang mudarat. Fitnah tadi tak menjadi sebarang mudarat pada hati dia. Sebab apa? Kekebalan hati dia itu. Tetapi ada yang bila hatinya hitam, segala bentuk fitnah diterima, dimasuklah hati. Seperti anyaman tikar tadi, kuih banyaklah, berlaku duduklah hati kita. Sebab itulah, terutama zaman hari ini, kita menilai manusia masih lagi tak dapat membandingkan mana satu yang baik, mana satu yang buruk, mana satu yang fitnah, mana satu yang tidak. Sekarang ni, dengan zaman teknologi sekarang ini, bentuk fitnah duduk di hujung jari kita saja. Tak payah kita pergi sembang di kedai kopi, tak payah kita pergi sembang di rumah orang. Duduk di hujung jari kita saja. Benda-benda teknologi zaman sekarang ini, kita boleh bawa fitnah pada orang dalam hati kita. Fitnah pada orang, fitnah termasuk fitnah tu masuklah hati kita. Zaman anak-anak kita nanti wallahu alam macam mana keadaan bentuk. Zaman kita nampak dah ni. Zaman anak cucu kita nanti wallahu alam. Teknologi ni dia semakin berubah, makin canggih orang kata. Begitu juga pakaian-pakaian mendedahkan aurat. Dalam alam maya kita lihat hantar berita, hantar gambar yang mendedahkan aurat. Kita WhatsApp hantar berita-berita yang tak baik itu. Semua tu membawa kesan pada hati. Kadang hati yang ikut hawa nafsu, dia tak tahu benda tu elok ke tidak, baik ke tidak. Seperti orang yang tidak lakukan sembahyang, dia tak tahu. Tak tunaikan sembahyang, dia tak tahu bahawa balasan yang menantinya jika dia meninggalkan sembahyang. Sebab hatinya dah gelap. Maka orang yang seperti ini perlu kita tegur, kita nasihat dengan baiklah. Tegur, nasihat dengan baik. Tegur kita pun tegur yang baiklah. Kita tak marah. Kejahatan orang yang lakukan itu bukan kita nak marah. Kita cuma sekadar nasihat. Nasihat. Sama-sama Islam kita nasihat. Bukan kita nak bermusuh. Supaya mudah-mudahan kita semua kita masuk syurga. Semua kita diampuni oleh Allah SWT. Sebab semua kita akan pergi ke kampung asal kita. Bukan kita nak jumpa di dunia ni saja, kita nak jumpa di akhirat. Bukan kita nak berjiran di dunia ni saja, kita nak berjiran di akhirat dan syurga.
Bukan kita nak berkawan di dunia ni saja, kita nak berkawan sampai dalam syurga. Bukan kita nak berkeluarga di dunia ni saja, kita nak berkeluarga boleh, kalau boleh sampai di syurga nanti pun inilah keluarga kita. Itu yang kita minta. Maka semua itu terletak kepada hati. Sebab tu hadis tadi pendek. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna Allah la yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Walaupun hadis tadi pendek saja, ringkas saja, tapi maknanya yang amat besar. Allah tak pandang rupa kamu, Allah tak pandang harta kamu. Bukan makna kita bila tak pandang tu kita tak cari harta, tidak. Carilah harta. Nak jadi kaya-kaya, jadilah kaya. Seorang kaya yang baik, tak salah. Jangan silap faham tentang hadis tadi. Tapi Allah tak menilai itu semua. Allah tak menilai itu semua sebagai dari pandangan Allah. Sebab dia yang bagi kat kita. Allah nak pandang hati dan amal kita. Jadi kita perlu ambil daripada apa yang saya sampaikan ini. Qulub, hati kita kena jaga. Amal kita kena jaga. Dua perkara itu kita kena pegang. Hati dan amal. InsyaAllah bila dua perkara ini kita jaga, InsyaAllah jika kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tempatkan kita dalam tempat bersama orang-orang yang beriman, bersama dengan para nabi, para syuhada, para salihin. Itu yang kita minta. Kita doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah, masukkan aku dalam syurga, ya Allah. Syurga Jannatul Firdaus. Syurga bersama para nabi. Syurga duduk bersama para sahabat. Itulah kita berdoa kepada Allah SWT. Sebab umur kita semakin hari semakin meningkat. Ramai dah kawan-kawan sepermainan kita yang tak ada lah. Jiran tetangga kita banyak yang meninggal dah. Kawan-kawan sekolah kita dulu, ramai yang dah pergi dah. Diri kita pun macam-macam penyakit dah ada. Tunggu masa saja Allah nak panggil. Jadi jagalah masa yang ada ini, ruang peluang yang ada ini, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, yang tak baik mungkin datang daripada nafsu saya sendiri, kelemahan saya sendiri, daripada kefakiran ilmu saya sendiri. Saya mohon kemaafan. Yang baik itu ambillah, yang tak baik itu tinggalkanlah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.